Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustazah harap murid-murid semuanya sihat dan bersedia untuk belajar. Baiklah, tajuk kita pada kali ini adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Bila sebut pengurusan jenazah, murid-murid kena bayangkan. Murid-murid kena bayangkan bila sebut jenazah, manusia manusia yang telah apa? Telah putus nyawanya. Maknanya tidak ada lagi nyawanya di badan, maka dia bergelar jenazah. Jadi kita yang hidup ni wajib melakukan 4 perkara ke atas jenazah. Apa dia 4 perkara yang kita kena buat yang hidup ni? Kita mandikan dia. Lepas mandikan dia, kita kapankan dia. Lepas kita kapankan dia, kita sembahyangkan dia. Lepas kita sembahyangkan dia, kita kebumikan dia. Wajib orang yang hidup melakukannya. Kalau tidak, berdosa satu kampung tu. Kalau tidak ada orang yang melakukannya. Masya Allah. Baiklah. Setelah kita selesai belajar tajuk pengurusan jenazah ni, apa yang murid-murid kena tahu? Apa yang murid-murid kena tahu? Tengok, yang murid-murid kena tahu, murid-murid kena terangkan perkara-perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat. Yang tadi baru sekejap Ustazah bagi tahu, wajib, wajib tu, apa dia tadi? Menerangkan perkara yang wajib. Apa dia yang wajib yang tadi Ustazah sebut? Bagus. Pertama dia apa kan? Mandikan dia. Lepas dimandikan dia, kapankan dia. Bagus. Lepas kita kapankan dia, sembahyangkan dia. Bagus. Lepas sembahyangkan dia, kita kebumikan dia. Maknanya murid-murid kena tahu sebutlah ya. Kena ingat. Memang senang nak ingat sebetulnya. Kamu boleh ingat. Masya Allah. Seterusnya selesai kita belajar bab ni, apa yang murid-murid kena tahu? Menjelaskan syarat-syarat jenazah yang hendak dimandikan. Apa syarat dia? Apa syarat dia? Yang ni kena dia hafal. Syarat dia apa? Contoh yang kita akan belajar nanti. Contohnya syarat nak mandikan dia, pastikanlah dia tu bukan orang yang mati syahid. Contoh, itu syarat jenazah yang hendak dimandikan. Nanti kita akan belajar. Seterusnya tengok lagi sini. Apa dia alat dia? Sebutkan alat dia. Alat apa? Alat nak kapankan jenazah. Biasa ni dia ada jual ya. Dia punya keperluan yang kita nak guna untuk mengkapankan jenazah. Jadi kita terus beli satu set, semua dah lengkap dalam tu. Tapi sekarang Ustazah nampak dekat masjid pun ada peralatan nak mengapankan jenazah. Ada badan-badan NGO dia beri peralatan ni, macam yayasan dia beri. Kenapa? Untuk memudahkan penduduk setempat menggunakan peralatan nak mengkapankan jenazah ni. Nanti kita akan tengok gambar dia nanti. Seterusnya apa murid-murid kena tahu selepas selesai belajar bab jenazah ni? Murid-murid kena menerangkan pengertian dan hukum solat jenazah, erti dia tu yang kena hafal ni. Memang tak boleh tak nak. Maksud Ustazah, tak boleh lari. Bila sebut pengertian ni, nak tak nak, anak-anak mesti kena hafal dia punya pengertian. Apa-apa tajuk pelajaran pun memang kena hafal pengertian dia. Jadi murid-murid kena bersedialah untuk menghafal semua pengertian apa-apa tajuk pelajaran. Seterusnya, apa lagi murid-murid kena tahu setelah selesai belajar bab pengurusan jenazah ni? Syarat sah solat jenazah. Apa dia? Syarat sah solat jenazah. Apa lagi yang murid-murid kena tahu? Rukun solat jenazah. Apa dia rukun solat jenazah? Nanti kita akan belajar.
Seterusnya, cara melakukan solat jenazah. Macam mana cara dia? Macam mana kedudukan mayat perempuan, macam mana kedudukan mayat lelaki. Nanti kita tengok gambar rajah yang telah disediakan dalam buku ni. Apa lagi yang murid-murid kena tahu? Perkara sunat dilakukan ke atas jenazah. Apa dia perkara-perkara yang sunat dilakukan? Seterusnya apa murid-murid kena tahu? Membezakan perkara yang sunat dan haram dilakukan kepada jenazah. Ini kena ingat ni. Ini kena ingat. Membezakan tu. Beza perkara yang sunat dan haram dilakukan kepada jenazah. Contoh haram, diletak minyak wangi. Bagi siapa? Bagi mayat yang di dalam ihram. Itulah maksudnya tahu beza dia. Yang kita akan belajar. Masya Allah. Jadi setelah kita selesai belajar bab pengurusan jenazah, inilah ke-9 isi pelajaran ni yang anak-anak kena kuasai, kena tahu, kena dapat sebut. Jadi kena dibacalah dibaca. Dah belajar baca balik. Okey, tengok perkara yang wajib dilakukan ke atas jenazah. Apa perkara yang wajib dilakukan ke atas jenazah? Apabila seseorang itu meninggal dunia, wajib ke atas orang yang hidup menyempurnakan 4 perkara ke atas mayat atau jenazah. Apa dia? Memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, mengkebumikan. Jadi kena dihafal lah yang kena dihafalkan kena dihafalkan InsyaAllah senang nak ingat, dengan syarat kamu ikhlas belajar nak dapat ilmu. Bila nak dapat ilmu dia senang untuk hafal. Baiklah, pertama dimandikan apa, tengok pertama tadi jenazah tu kena mandikan dia kan. Tengok syarat jenazah yang hendak dimandikan dia. Tengok syarat jenazah yang hendak dimandikan dia. Pastikan dulu apa yang kena dipastikan, mayat itu orang Islam. Itu syarat jenazah yang hendak dimandikan. Kena ingat pertama apa dia? Mayat itu orang Islam. Lagi apa lagi syarat dia? Ada jasad walaupun sedikit. Apa maksud dia ni? Contoh berlaku kapal terbang terhempas. Kita dah pernah dengar dulu-dulu. Tinggal kaki je dia jumpa. Cari, tinggal tangan je jumpa. Cari, tinggal kepala. Contoh. Jadi ni maksud dia. Ada jasad walaupun sedikit. Kepala yang dijumpa sedikit, kaki yang dijumpa sedikit, tangan yang dijumpa sedikit tu, kita mandikan dia. Mandikan. Seterusnya, bukan mayat yang mati syahid. Zaman kita ni dah tak jumpa lagi mati syahid, sebab orang berperang, orang dapat gaji, dibagi gaji. Berbeza dengan zaman Rasulullah. Mereka memang berperang tanpa gaji, memang berperang untuk menegakkan Islam. Jadi mereka ni kumpulan orang yang mati syahid. Jadi kena kasih ingat jadi kena kasih hafal Okey, apa syarat jenazah yang hendak dimandikan? Apa syarat jenazah yang hendak dimandikan? Apa dia? Orang Islam. Senang nak ingat kan? Apa lagi? Ada jasad walaupun sedikit. Apa dia? Ada jasad walaupun sedikit. Lagi? Bukan mayat yang mati syahid. Apa dia? Bukan mayat yang mati syahid. Masya Allah. Kena kasih ingatlah terus Okey, seterusnya apa lagi yang kita kena tahu? Peralatan mandi jenazah. Apa peralatan yang kena disediakan sebelum nak mandikan jenazah? Sediakan dulu peralatan ini pastikan dia ada. Bukan baru nak cari, sediakan dulu sebelum nak mandikan jenazah. Apa yang kena ada? Kamu tengok gambar. Tengoklah gambar ni.
air yang bersih, kapas kena ada, air daun bidara. Kalau bila sebut daun bidara kan, sekarang ni kalau kamu tengok dekat masjid-masjid, ahli jawatan kuasa masjid dah tanam dia pokok bidara. Jadi kamu pergilah dekat Layangan ada, Ustazah ada nampak. Kamu pergi dekat Sungai Miri pun ada dia tanam. Kamu pergi tengok tu daun bidara tu ya. Lepas tu apa lagi? Sabun, apa lagi? Putik kapas, apa lagi yang kena ada? Kapur barus, apa lagi? Gayung, apa lagi? Sarung tangan. Jadi peralatan-peralatan ni disediakan awal sebelum nak mula mandikan jenazah. Jadi kena kasih hafal lah ya, peralatan-peralatan mandikan jenazah ni ya. Seterusnya apa lagi? Jenazah yang haram dimandikan. Kena tahu ya. Kena ingat lah ya. Apa dia jenazah yang haram dimandikan? Orang kafir haram kita mandikan. Kena tahulah ya. Ni ilmu ni kena ada. Mati syahid haram kita mandikan ya. Sebab dia bukti dia berperang tu dengan baju-baju dia berdarah, berlumuran darah, itulah dia dia tidak haram kita mandikan dia, bukti dia mati syahid tu tanam dia dengan baju-baju yang berlumuran darah tu orang kafir ni jangan pula kamu pandai-pandai mungkin ada saudara baru, kakak dia, abang dia belum lagi Islam, dia pergi pula pandai-pandai nak pergi mandikan. Jangan sebab perbuatan kamu tu haram. Jangan buatlah. Jangan kamu memandai-mandai. Okey. Seterusnya, apa yang kamu kena tahu, yang jadi ni kena dihafalkan, kena kasih ingatlah syarat jenazah yang hendak dimandikan, apa syarat jenazah yang hendak dimandikan, kena hafalkan dia, apa lagi peralatan, peralatan mandi jenazah, kena kasih ingat, apa lagi yang kena kasih ingat, jenazah yang haram dimandikan, baca. Ulang balik, ulang-ulangkan insya-Allah. Seterusnya apa lagi yang kamu kena tahu? Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Apa syarat-syarat orang yang memandikan jenazah? Kena tahu. Apa syarat dia? Mari kita tengok syarat orang yang memandikan jenazah. Satu, jenazah lelaki. Jenazah lelaki. Jenazah lelaki dimandikan oleh orang lelaki. Begitu juga jenazah perempuan oleh orang perempuan. Ini masyarakat kita memang biasa buatlah. Yang ni kita tahulah. Walaupun kita tak baca ni kita boleh tahu kan. So, mungkin ada saudara mara kita yang meninggal kan. Kita pernah nampak kan. Maksudnya kamu dah tahu sebelum belajar. Seterusnya apa lagi? Syarat orang yang memandikan jenazah. Suami boleh memandikan jenazah isterinya. Suami boleh memandikan jenazah isterinya. Ini jarang kita jumpa ya. Tapi kita kena tahu dah ni lepas kita belajar ya. Suami boleh memandikan jenazah isteri. Dan begitu juga sebaliknya. Bila isteri yang meninggal suami boleh mandikan. Seterusnya apa lagi? Orang yang afdal memandikan mayat perempuan ialah saudara mara. Yang afdal ni saudara mara, wali atau suaminya. Ini kalau orang perempuan. Ingatlah
Apa lagi? Orang yang afdal. Yang keempat, orang yang afdal memandikan lelaki. Orang yang afdal memandikan lelaki ialah anak cucu, bapa, datuk, saudara, anak saudara, bapa saudara sebelah bapa dan ibu. Itu yang afdal. Seterusnya, mayat budak lelaki atau khunsa, mayat budak lelaki, mayat budak lelaki, atau khunsa besar boleh dimandikan oleh orang lelaki atau perempuan. Kamu tahu apa tu khunsa? Khunsa ni, maaf cakap, alat dia tu, alat buang air kecil dia tu ya. Alat buang air kecil dia tu ada dua. Alat perempuan pun ada, alat lelaki pun ada ya. Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Itu namanya hunsa. Itu namanya apa? Hunsa. Jadi tengoklah mana yang aktif. Mana yang aktif, alat lelaki dia ke alat perempuan dia yang aktif, yang berfungsi maksudnya. Okey. Baiklah, seterusnya sunat bagi tukang mandi jenazah di kalangan orang yang faqih. Orang yang faqih, orang yang faqih dan amanah. Jadi kalau kamu rasa diri kamu belum lagi amanah, bukan orang yang kumpulan faqih, janganlah cuba-cuba untuk nak tolong-tolong mandikan jenazah. Tapi kalau saudara mara tidak ada masalah ya. Memang mak dia yang meninggal lah, memanglah dia yang kena buat ya. Maksud ustazah ni bukan saudara mara kita ya, bukan ahli keluarga kita. Okey, seterusnya haram memandang aurat mayat kecuali darurat. Haram memandang aurat mayat kecuali darurat. Jadi hati-hatilah ya. Hati-hati. Maksud hati-hati jangan pula jadi dosa pula kita tolong memandikan jenazah. Seterusnya, jangan menyentuh aurat mayat kecuali berlapik. Jangan menyentuh. Jangan menyentuh aurat mayat kecuali berlapik. Sebab itulah kita kena pakai sarung tangan ya. Kena pakai sarung tangan. Kena pakai sarung tangan. Tak kira lah yang meninggal tu ahli keluarga dia ke orang lain ke, memang kita kena pakai sarung tangan ya. Seterusnya, jika jenazah ialah lelaki dan hanya terdapat perempuan ajnabiyah, wajib baginya tayamum mayat itu dengan berlapik, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kena ingatlah ya, kena ingatkanlah ya syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Kena kasih ingat. Apa Ustazah pesan macam mana cara nak kasih ingat? Janganlah baca sekali. Baca berulang kali sampai lancar. Bila dah lancar, kasih ingat. Tulislah balik ya. InsyaAllah ilmu tu akan dapat sekiranya anak-anak terus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Ingat, ilmu ni kalau ikhlas belajar, bukan belajar kerana terpaksa atau dipaksa atau memang tak dapat ikhlas atau seronok nak faham. Sebab apa? Kita tak tahu. Besok lusa tok nek kita meninggal, mak ayah kita meninggal, adik-beradik kita meninggal, anak kita meninggal. Jadi siapa yang kena buat? Kita lah. Jadi kena fahamkan betul-betul akan pelajaran. InsyaAllah Allah sayang.
bagi orang yang ada ilmu. Maknanya bila kita pandai di dunia, maknanya kita pandai di akhirat. Jadi kita tak maulah termasuk kumpulan orang yang tidak ada ilmu. Masya Allah. Jadi ingatkan pelajaran, baca balik-balik, baca sampai lancar. Baca sampai lancar, insya Allah ilmu akan dapat.